الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Malam ni kita berada di malam 6 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya untuk kita sentiasa melipat gandakan ibadah kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Dalam program Qaryah Ramadan Darsa Sabah kita pada malam ni, kita teruskan dengan membicarakan antara satu ibadah di dalam bulan Ramadan yang kalau boleh kita jangan tinggal, kena buat, iaitu berkaitan dengan sahur, benda yang sinonim dengan kita. Dan sahur ni satu perkara yang mungkin kita sekadar sebelum ni kita pandang hanya bangun untuk makan, ataupun dia kata lepas sahaja solat tarawih ada moreh kira sahur lah itu, besok hendak payah bangun. Ataupun dia kata lepas tarawih singgahlah kedai mana-mana kita makan, itu dia kira itulah sahur. Itu salah anggap berkaitan dengan apa yang dimaksudkan ataupun yang sebenar-benarnya sunnah berkaitan dengan sahur ni. Ataupun kita hanya memandang bahawa sahur ni cukup bangun makan, itu sahaja. Tapi sebenarnya sahur ni lebih daripada itu lagi. Kita akan cuba tengoklah pada malam ni, insya-Allah. Sahur ni dia satu kalimah yang bila sebut sahur ni sin ha waw ra, sahur. Kalimah sama, tapi ada satu lagi barisnya berbeza. Satu lagi sin dhammah, sin dhammah, ha waw ra, jadi suhur. Tadi sahur, satu lagi suhur. Itu beza tu segi sudut maknanya. Apa dikatakan sahur? Ma yukalu fi waqti sahar, yaitu apa yang dimakan dan diminum ketika waktu sahur. Waktu sahur itu dipanggil apa? Sahar. Sin hara, sahar itu waktu, dipanggil waktu sahur. Adapun sahur itu apa-apa yang kita makan pada waktu sahur, itu namanya sahur. Tu bangun sahur, apabila disebut bangun sahur, maknanya bangun untuk makan dah tu. Jadi apa-apa yang kita makan pada waktu sahar itu adalah dipanggil sahur. Okay.
Satu lagi tu suhur. Sin ha waw ra, suhur. Sin tu bil dhammah, dengan dhammah. Apa dia? Al fi'lu wa huwa aklus sahur. Perbuatan yaitu makan makanan yang ada ketika bersahur. Dalam erti kata lain, suhur ni maknanya perbuatan. Buat apa pada waktu sahur? Sahar tu buat apa? Apa yang kau buat? Itu dipanggil suhur. Kalau kerjanya makan, tu dipanggil suhur. Kalau dia sedang beribadah, dia baca Quran, dia bangun tahajud, dia bangun baca Quran, dia berzikir. Hatta isteri yang sedang menyediakan juadah pada waktu ketika mana waktu sahar itu dipanggil suhur. Maknanya al-fi'lu wa huwa akalus sahur. Perbuatan apa yang makanan yang ada ketika mana bersahur. Apa kita buat masa tu? Okey. Itulah disebut dalam satu hadis Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Pada yang disebut oleh riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW kata, bersahurlah kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Kalau kita tengok kalimah di dalam hadis ni, tasahharu, Nabi kata bersahurlah. Mana apa dia tuan-tuan? Bersahurlah itu, tasahharu mana bersahurlah, makanlah makan jenis apa yang kamu buat. Fa inna fi suhuri barakah. Sesungguhnya pada perbuatan suhur, perbuatan ketika mana kamu bangun itu, tu kata ulama hadis ini sebut apa? Fa inna, apabila fa inna fi suhur itu ziyadatul khair. Mana kau bangun makan, Nabi kata kau bangun tu, bila kau makan saja pada waktu sahar itu, makan tu itu pun dikira ada keberkatan. Bermakna apa jenis makan kau kira keberkatan? Apa-apa perbuatan yang lanjut daripada itu, kita bangun bukan sekadar makan tapi beribadah, ada sebut ziyadatul khair, maknanya menambahkan lagi kebaikan pada waktu yang barakah. Itu hebatnya bulan Ramadan ni kan. Kadang kita nampak bangun makan je itulah. Maknanya pada waktu sahar itu bukan sekadar makan, tetapi apa yang kita makan tu pun ada barakah. Kita bangun pada waktu sahar tu pun, apa yang kita buat pun ada barakah. Hatta kalau suami isteri lah kan, suami isteri, suaminya berhajat kepada istrinya pada waktu sahur pun kira waktu barakah. Habis nak sebut masa tu barakah tu, waktu barakah. Ataupun ialah apa-apa pun yang halal kan dikira barakah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hebat pada waktu sahur ni. Apatah lagi kita bangun, kita beribadah, makan tu satu hal dah kan. Cuma ada ditanya, bilakah sebenarnya waktu sahur itu yang dipanggil waktu sahar? Sinonim bagi kita panggil waktu sahur lah. Bila yang dikatakan waktu sahur tu? Atau kata adakah lepas moreh ataupun lepas tarawih itu kira makan sahur, itulah waktu sahur? Dia tidak akan menjadi istilah dia makan di waktu sahur. Tapi kalau nak makan lah, kira makan biasa lah. Haruslah, benda harus. Tapi tiadalah mendapat pahala yang dikatakan sunnahnya makan pada waktu sahur, sebab bukan masa dia kan. Jadi bila yang dikatakan waktu sahur itu, yang dikatakan waktu sahur itu dalam satu riwayat mengatakan bahawa kata Zaid bin Thabit,
tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qultu kam kana bainal adan was sahur qala qadru 50 ayah. Kami bersahur bersama Rasulullah, ini kata Zaid bin Thabit, kemudian terus pergi untuk bersolat subuh. Dia cerita ni, Zaid bin Thabit ni, dia kata dia bangun bersahur bersama dengan Nabi SAW. Lepas sahur tu pergi solat subuh. Patutnya begitu kan, kita boleh bayangkan sudah, maknanya jarak waktu sahur dengan solat subuh tu dia tak jauh. Kalau kita bangun 3:30 waktu sahur, makan time tu kita makan paling lama pun berapa minit? Tak 10 minit, 15 minit, 20 minit. Ada jangka masa lagi, berapa? 1 jam lagi nak masuk subuh. Agak-agak apa kita buat lepas makan? Tidur. Lepas tu agak-agak senang kamu bangun, jadi ular sawah lah, payah nak bangun. Jadi hadis ni dapat menggambarkan kita. Zaid dia kata kami bersahur bersama Rasulullah, kemudian lepas tu kami sembahyang. Mananya dekat. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa lama antara sahur dan azan? Ditanya, Anas bin Malik tanya pada Zaid, berapa lama antara sahur dengan azan ni, jarak dia tu berapa lama? Maka kata Zaid, dia kata apa? Qadru 50 ayah. Kira-kira kadarnya bacaan 50 ayat. Kita baca Yasin, berapa ayat Yasin? 83 ayat kan? Antara maghrib dengan isya. Kita letak start pukul 7 kan, maghrib tu agak-agak Yasin habis pukul berapa? Tengok pula cara baca kan. Kalau laju kadarnya hadar 10 minit selesai. Tapi kalau kadarnya tertil, tak laju tak juga lambat, kira-kira begitu dalam setengah jam boleh. Tapi kalau kadar tertil ataupun kadar tahqiq itu macam mana? Bacaan Quran ni ada 3 peringkat. Pertama, hadar. Ini paling laju. Biasanya bacaan-bacaan hadar ini adalah bacaan ketika mana solat tarawih. Tapi lajunya itu menjaga hak-hak huruf, iaitu hukum tajwid. Bukan laju sembarangan. Itu tarawih 20 rakaat selesai 10 menit. Itu di Indon kan. Cuba dengar dia baca apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa dia baca. Kan? Itu tak dipakai. Maknanya hadar, kalau tak tahu hadar macam mana ni, cuba dengar bacaan Syekh Suraim atau Syekh Sudais, Imam Mekah ketika mengimamkan solat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia laju, tapi jaga hukum tajwid. Mad jaiz, dia ada 3 wajah bacaan. 2, 4, 5. Mad jaiz kan? Kalau mak wajib 4, 5, 6. Tapi dalam baca hadar, mad jaiznya hanya dibaca 2 harakat. Mad arid li sukun ada 3 wajah, 2, 4, 6, tapi dibaca 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah. Him itu mad arid li sukun ada 3 wajah, tapi bila baca hadar dia hanya baca wajah, bacaan 2 harakat. Maknanya dia baca laju, tetapi dia menjaga hukum tajwid. Ini disebut sebagai apa? Kalau kira-kira kalau Yasin baca 10 minit insya-Allah selesai, ataupun 15 minit. Tapi kalau baca tartil macam mana? Tartil macam mana kita baca biasa. Tidak laju, tidak juga lambat.
Bismillahirrahmanirrahim, macam imam solat yang fardu biasa. Itu tartil. Kalau baca mad jaiz, dia boleh bawa 4 harakat ataupun lebih daripada itu lagi. Okey. Kalau tahqiq, ini tahqiq ni memang sebiji-sebiji. Cuba cari di YouTube, tekan Syekh Khalil Khusairi, baca. Itu Bismillah. Just butir-butir. Itu tahqiq. Tahqiq ni kalau jadi imam tarawih, kompom bagi salam je, hilang jemaah. Macam tak ada 8 rakaat pun silap-silap hari bulan bukan sejam selesai, 2-3 jam. Dia bacaan dia tahqiq. Jadi kita nak cerita apa dah? Kira-kira lah bacaan. Disebut 50 ayat itu bacaannya dalam keadaan tartil. Kalau Yasin barangkali kita boleh baca selesaikan setengah jam ataupun ke 40 minit. Kita boleh anggarkan bahawa waktu sahur itu, kata Zaid bin Thabit, 50 ayat itu kira-kira waktu subuh, setengah jam sebelum waktu subuh, ataupun 45 minit sebelum waktu subuh. Itu adalah waktu sahur. Kan? Itu adalah waktu sahur. Kalau dalam hal berbuka, Nabi sebut segerakan berbuka bila masuk waktu maghrib. Segerakan berbuka bila masuk waktu maghrib. Tapi kalau hal dalam bersahur, Nabi kata apa? Takhirkan makan sahur. Apa dia makna takhirkan? Kira-kira dalam bacaan, kiralah waktu subuh tu setengah jam sebelum waktu subuh, ataupun 45 minit sebelum waktu subuh. Ini adalah waktu sahur. Waktu yang sangat barakah. Waktu yang ketika itu apapun kita buat akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan dapat pahala keberkatan. Apalagi kita ibadah, apalah ikutlah ibadah apapun, zikir, bahkan menurut pandangan ulama dia kata, malam tu kalau payah sangat kamu nak bangun pada waktu sahur, kan, nak ibadah payah sangat. Lain ibadah tu, jangan tinggal istighfar. Waktu sahur ni jangan tinggal istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kerana apa? Masa itulah yang Nabi SAW sebut apa? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang man qama, menghidupkan malam, kan, tarawih kita buat, nak bangun mungkin ada terhalang, apa-apa halang apa semuanya, tapi jangan tinggal istighfar. Istighfar kena sebut, banyakkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, supaya kita dapat apa yang Nabi sebut. Kata man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dengan kita bangun malam, apatah lagi waktu sahur itu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa terdahulu. Seterusnya Nabi SAW sebut juga melalui Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu fi thalathatin. Keberkatan itu ada 3 perkara. Fil jamaah was-sarid was-suhur. 3 perkara ni dia akan membawa kepada keberkatan. Pertama, fil jamaah, berjamaah. Mana bukan seorang tetapi berjamaah. Makan berjamaah, jalan berjamaah, tengok solat. Antara solat satu orang dengan berjamaah, pahala pun sudah beza. Dia ada keberkatan. Nak buat keputusan suatu hal, kau buat keputusan seorang-seorang dengan keputusan berjemaah. Bila berjemaah ada keberkatan. Itu kata syura bainahum wasyawirhum fil amr. Bermesyuarat pada satu perkara. Kenapa?
bila subuh isyarat ni, sebab situ ada keberkatan. Apa yang diputuskan ada keberkatan. Jangan duduk seorang-seorang, tak mau berkawan dengan orang, seorang-seorang. Walaupun pada dirinya sempurna, hartanya banyak, sehat tubuh badan, hebat dan sebagainya, orang kata otak geliga, badan sadus, komplit lah orang kata. Kalau kau duduk seorang-seorang, tak ada apa-apa juga. Dia kena duduk berjemaah. Bila duduk berjemaah, ada keberkatan. Dalam jemaah tersebut ada yang lebih dan ada yang kurang. Yang lebih dia menampung yang kurang, yang kurang nilah diperbaiki oleh yang lebih. Itu hebatnya berjemaah ni. Kan? Hebatnya berjemaah. Ada keberkatan. Yang kedua, wasarid. Di situ pun ada keberkatan. Wasadidnya apa dia? Disebut roti yang diremuk-remukkan kemudian dicampur dengan kuah daging. Anda tahu lah bayang macam mana roti itu. Kita ada lah. Kita roti canai, cicah kuah kan? Roti jala. Tapi roti itu di remuk-remuk. Gitulah kan. Ada mirip-mirip roti canai itu. Situ pun ada keberkatan juga. Bolehlah lepas dia cari roti canai. Yang ketiga, ni syahidnya. Kita nak sentuh yang ketiga ni. Apa dia? Wasuhur. Apa makna wasuhur ni? Makan sahur. Kan? Makan sahur maknanya perbuatan kita ketika mana waktu sahar, makan tu. Di situ ada keberkatan. Itulah kata kita bila sahur ni tidak semestinya makan banyak. Makan sampai Nabi sebutkan dalam satu hadis apa dia? Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam satu riwayat hadis, as-suhur akluhu barakah fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Makanan sahur tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, memakannya adalah satu keberkatan. Tersebut makan perbuatan kita, bangun waktu sahur itu satu dah. Memakan makanan pada waktu sahur itu adalah keberkatan. Sehingga Nabi sebut apa? Fala tada'uhu, jangan kamu tinggalkan. Yalah, mungkin kita ni tak sama perut kan. Ada kata tidak boleh lah, waktu sahur ni tak boleh aku makan, dia bilang. Letaklah McD kah, KFC kah, tak boleh masuk. Tapi lain daripada sahur yang kau letakkan itu, habis je lah. Betapa dia tak boleh makan tu. Tapi Nabi bagi tahu ni, jangan tinggal, dia kata. Walaupun kamu meneguk hanya seteguk air. Payah sangat pun, payah sangat. Ambil air, teguklah walau seteguk. Sampai tahap begitu. Sebab di sana tu ada keberkatan. Wasuhur, apa yang kamu makan dan apa yang kamu buat pada waktu sahur itu ada keberkatan. Itulah, bila sahur ni kita jangan duk bayang makan banyak. Dia kadang-kadang dia makan. Kenapa? Besok-besok ni aku tak lapar, dia bilang. Dia bila sebut konsep puasa ni, tujuannya untuk apa? Untuk merasakan kita lapar. Ini konsep puasa. Kau makan banyak pun pada waktu sahur, besok pagi kau buang juga tu. Dan akan terasa lapar. Dia start pukul 11. Ini masa-masa kronik ni, kritikal punya masa ni. Pukul 11 dan naik ke Zuhur, lepas Zuhur sikit apa semua, tapi masuk asar dia kembali cergas. Kita tetap akan merasa lapar. Itu tujuan kita berpuasa. Cuma macam mana Nabi ajar kita bila bangun sahur supaya kita mendapat keberkatan. Keberkatan macam mana? Kita tak, berkat ni kita tak boleh nampak, tapi kita rasa.
Bagaimana kehidupan seharian kita berpuasa daripada terbit fajar sampailah terbenamnya matahari. Hidup kita macam mana ketika itu? Berkat ataupun tak berkat? Tapi dengan cara yang Nabi ajar, bangun waktu sahur, makan, itu ada keberkatan. Maka pada siang hari, bila mana kita berpuasa pada siang hari itu, antara tanda-tanda orang itu mendapat keberkatan, masanya akan diisi dengan ibadah. Subuh berjemaahnya dijaga, zuhur berjemaahnya dijaga, asar berjemaahnya dijaga, hatta maghrib pun akan dijaganya juga. Kita kalau di luar bulan Ramadan, waktu manakah yang jamaahnya kurang? Waktu apa? Solat apa? Solat subuh. Tapi kalau bulan Ramadan, solat subuh insya-Allah ramai orang datang ke masjid. Cuma waktu apakah bulan Ramadan solat berjamaah ni kurang? Waktu apa? Mungkin kita dalam ni tak terasa kan, sebab kita ni sentiasa waktu maghrib. Waktu maghrib pergilah masjid ke apakah, rata-ratanya kurang. Kenapa? Orang sibuk nak sungkai. Sepatutnya kalau orang yang istiqamah sebelum Ramadan, dia jaga 5 waktu sehari semalam, menjaga jemaahnya ataupun solat berjemaah. Kenapa tiba-tiba masuk Ramadan dia tewas pada waktu maghrib, solat berjemaah dia tinggal? Yang biasa buat di masjid tiba-tiba buat di rumah. Kan itu sudah mendowngrade-kan. Betul kan bahasa itu? Maknanya sudah sepatutnya dia boleh jaga kan, tapi dia mengurangkan nilaian ibadahnya itu. Patutnya kita kena jagalah pada bulan Ramadan. Itu jadi bagaimana orang yang mendapat keberkatan pada waktu sahur, hidupnya pada siang hari yang sedangnya berpuasa, masa kita berkat ataupun tidak? Masa kita dengan Quran bagaimana? Mungkin kita di sini yang pelajar-pelajarnya alhamdulillah memang hidup diorang dengan Quran setiap hari kan? Tapi masuk bulan Ramadan agak-agak dia terkurang ke terlebih. Kalau kurang, something wrong. Patutnya kena lebih. Kalau orang awam macam kita ni, patutnya siang tu yang sebelum bulan Ramadan agak jauh dengan Quran. Bulan Ramadan patutnya kita lebih dekat dengan Quran. Tapi kalau jauh juga macam sebelumnya, itu kena muhasabah balik. Mungkin itulah kita tak jaga sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan Ramadan ni, termasuklah pada waktu sahur. Kan? Jadi itulah kelebihan orang yang mutasahirin ni, orang yang bersahur ni, para malaikat Allah dan para malaikat yusallun. Yusallun ni mana apa? Melimpah ruahkan kebaikan, mendoakan. Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada mereka-mereka yang bangun untuk bersahur. Sama ada dia bangun untuk makan atau bangun buat ibadah-ibadah yang lain. Kalau makan, makannya itu dapat keberkatan. Kalau ibadah-ibadah yang lain dapat dilaksanakan pada waktu sahur itu, maka itulah yang Nabi sebut, sesungguhnya sahur itu, waktu sahur itu ada keberkatan yang membawa maksud kepada ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan di dalam waktu sahur itu yang dia sedang buat. Jadi alhamdulillah, itu serbah sedikit berkaitan dengan kelebihan pada waktu sahur, bukan sekadar untuk kita bangun makan, tetapi lebih daripada yang itu lagi, yaitu kalau kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itulah tuan-tuan, selain daripada waktu sahur itu kita makan, janganlah tinggal ibadah-ibadah yang lain. Kalau sembahyang kurang-kurangnya pun bangunlah 2 rakaat. Kurang-kurangnya, lebih ahlan. Tapi
kurang-kurang 2 rakaat. Zikir jangan tinggal, kurang-kurangnya pun jangan tinggal beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Isteri kita yang sedang menyediakan 2 dah, sedang istighfar, boleh istighfar. Kita yang tolong dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu semua adalah waktu barakah. Alhamdulillah, hanya sekadar itu sahajalah pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini akan memberikan lagi semangat kita untuk menjaga antara sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan ni, antaranya itu sahur, waktu sahur itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita terus beribadah dan jangan tinggalkan. Mungkin balik cuti lepas ni pun sampai di rumah jangan tinggal, buat juga, bangun sahur lah. Mungkin juga ada masa-masa kita yang terlajak. Contoh, kan kita sekarang ada waktu imsak. Waktu imsak ni 10 minit sebelum waktu subuh. Tapi lepas tu nak makan, boleh lagi. Imsak ni hanya waktu istilah daripada untuk kita ihtiyat, berjaga-jaga agar kita tidak terlajak pergi ke subuh. Tapi nak makan sikit, tak ada masalah, makan. Sekarang ni pun tak ada masalah pada kita sebab kita ada jam yang kita boleh semak. Jam tu pastikan betul lah, jam kita di tangan kita, jam di handphone kita, pastikan betul-betul kita semak betul. Satu ihtiyat, iaitu waktu imsak tu sendiri. Jadi bermakna kita boleh makan lagi. Tapi kalaulah contoh kita terlajak waktu subuh 5.10, tiba-tiba kita terbangun 5 minit, bermakna kita ada 5 minit lagi. Jangan pasrah terus, hendak sempat sudah ni. Memang kalau baru mau masak nasi goreng ke, keropok leko ke, tak ada masalah. 5 minit tak sempat dah, ambillah yang Nabi sebut seteguk air memadai. Maksudnya jangan tinggal walaupun keadaan terlewat begitu. Melainkan kalau bangun-bangun orang dah azan subuh, itu janganlah minum. Kalau minum boleh juga, tapi batal puasa. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal. Walaupun orang kata benda ni nampak kecil, sahur ni nampak kecil, tapi faedahnya sangat-sangat besar, apatah lagi pada bulan Ramadan al-Mubarak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum saya tutup, insyaallah malam besok Qaryah Ramadan kita diteruskan. Ustaz Tuan akan memberikan pengisian pada malam esok. Mudah-mudahan kita dapat terus insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.